ini juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi majlis pada malam ni, Al-Fadil Abang Fakhrazi, imam kita Al-Hafiz yang telah mengimamkan sembahyang sunat tarawih dan juga witir sebentar tadi, pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau Al-Mujahidin, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah pada malam ini, di malam yang ke-12 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, setelah 11 hari, Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita dapat kita menyempurnakan ibadah puasa kita, Alhamdulillah. Dan malam ini kita melangkah masuk untuk kita menghidupkan malam yang ke-12 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk kita mendapat ganjaran yang telah dijanjikan melalui lidah Nabi kita Muhammad SAW. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah, dengan penuh keimanan dia kepada Allah dan mengharapkan ganjaran Allah, nescaya diampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya tuan-tuan, muslimin muslimat, kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kekuatan, memberi inayahnya kepada kita untuk kita terus menghidupkan malam-malam Ramadan ini, sehingga kita menyempurnakan malam tersebut sehingga sampai ke malam yang ke-30 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sama sekali tidak akan meninggalkan rumah Allah, tidak akan meninggalkan surau, tidak akan meninggalkan masjid. InsyaAllah setiap malam dengan kita diberi peluang pada tahun ini sekali lagi berada dalam bulan Ramadan, kita menjadi tetamu Allah dalam bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, keampunan Allah. Kita sebagai tetamu Allah, Allah Ta'ala sediakan pelbagai keistimewaan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Allah Ta'ala sediakan bukan hanya makanan untuk jasmani kita, makanan rohani pun disediakan oleh Allah. Dengan makanan jasmani ini, tuan-tuan, Allahu Akbar, benda makanan yang tak pernah kita jumpa di bulan-bulan yang lain pun dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita jumpa. Nasi ulam dan nasi khabu, macam-macam jenis nasi, tuan-tuan, kita jumpa. Ayak dalam bulan-bulan lain tak pernah kita jumpa. Bulan Ramadan ni macam-macam ayak, tuan-tuan, macam-macam warna. Pergi pasar malam, kita jumpa warna oranye ada, ayak warna merah ada, warna hijau ada, warna biru tua tak jumpa, tuan-tuan. Memang dia tak mau sungguh. Lain semua jenis warna, semua ada, Alhamdulillah, tuan-tuan. Lain daripada makanan jasmani, makanan rohani kita. Dengan pengisian malam-malam kita beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala akan hadiahkan, tuan-tuan, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala akan bagi hadiah, tuan-tuan, satu malam di sana. Kita kena ingat adanya malam Al-Qadar, yang kelebihan kita beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Tuan-tuan, kita terus berdoa, moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masa yang beri untuk tazkirah pada malam ni. Alhamdulillah, tazkirah pun lepas witir, insya-Allah. Kita boleh sampai, kita boleh pergi sampai Firdaus, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya nak kupas, saya nak ambil pengajaran daripada apa yang telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat, saya nak baca 3 ayat, dan ayat tu, tuan-tuan, ada dalam pamphlet. Belah dalam tu, sebelah kanan, belah bawah. Mana-mana yang tak dapat lagi pamphlet, tuan-tuan, cuba dapatkan, insya-Allah. Tengok, perhati pada ayat Al-Quran. Maka kita memandang kepada ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah diberi pahala oleh Allah. Tak rugi, nikmat. Perhati kepada ayat yang akan dibaca, tuan-tuan, dalam pamphlet sebelah dalam. Buka sebelah dalam tu, kita tengok. Saya yakin, insya-Allah, yang duduk atas surau, yang duduk dalam surau Mujahidin, insya-Allah, semua boleh baca. Jadi tuan-tuan, perhati. Tak ada, cuba ambil sebelah belakang sini, ada lagi pamphlet tu. Cuba adakan kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, ayat ini, apa yang saya nak sentuh, ayat ini, tuan-tuan, dia ada kena mengena dengan doa yang kita baca setiap malam dalam bulan Ramadan. Kalau kita sembahyang berjamaah, maka kita akan mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Tadi pun tuan-tuan, imam bukan hanya sekali berdoa, bahkan 2-3 kali imam berdoa menyebut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu redha wal jannah, keredaanmu ya Allah dan syurgamu. Dan doa ni tuan-tuan, kita minta dua perkara kepada Allah, kita minta redha Allah dan kita minta syurga Allah. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Allah daripada dua perkara. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaanmu dan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Dua benda yang kita minta dan dua perkara kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dalam Al-Quran, bila kita minta tuan-tuan, kita nak dipelihara oleh Allah, nak dijauhkan oleh Allah daripada azab api neraka Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyenaraikan manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah, manusia-manusia yang akan diazab oleh Allah dalam neraka Allah. Dah ada senarai calon-calon neraka Allah. Contoh dalam Al-Quran diperkatakan oleh Nabi, dibaca oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, diketahui oleh para sahabat. Dan kita juga insya-Allah pada malam ni kita nak melihat beberapa calon-calon, beberapa jenis manusia tuan-tuan yang dihumban masuk ke dalam neraka. Walaupun kita tak sentuh ke semuanya, banyak tuan-tuan, kita ambil hanya beberapa calon-calon yang telah disenaraikan oleh Allah. Ya, mereka ini tuan-tuan adalah merupakan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba perhati tuan-tuan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tuan-tuan, ayat yang ke-42, 43 dan ayat yang ke-44. 3 ayat daripada surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir tuan-tuan, surah yang kita boleh jumpa dalam juzuk yang ke-29. Dan ayat-ayat permulaan surah Al-Muddathir ini tuan-tuan adalah merupakan ayat-ayat yang menjadi wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi SAW. Selepas daripada wahyu yang pertama, ayat-ayat permulaan surah yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tuan-tuan, Nabi rasa takut bila bertemu dengan Jibril, bergegas balik ke rumah dia, mendapatkan anak-anak isteri dia, jumpa dengan Khadijah, minta Khadijah selimut tubuh dia. Nabi takut, gemetar tubuh Rasulullah. Kata-kata dalam keadaan Nabi berselimut itulah beberapa hari selepas turunnya wahyu pertama, lalu Allah Ta'ala utus Jibril AS jumpa dengan Nabi, baca wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah, wahai orang yang sedang berselimut, ditujukan pada Nabi kita, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangun, laksanakan tugas kamu, jalankan amanah yang telah diberi kepada kamu, fa'anzir, beri peringatan, beri ingatan kepada manusia, ajak manusia supaya mereka kembali balik kepada Allah, mentauhidkan Allah, tinggal sembahan berhala-berhala, tinggal jahiliyah yang mereka pegang selama ini, kembali balik kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu hendaklah kamu perbesarkan, undang-undang Allah perbesarkan, syariat Allah hendaklah kamu tinggikan, kamu daulatkan. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat 3 ayat ni daripada surah Al-Muddathir cuma ayat yang ke-42, 43 dan 44. Cuba tengok ayat yang ke-42 tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar, yang bermaksud apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar. Tuan-tuan, ayat yang 42 ni adalah merupakan pertanyaan penghuni syurga kepada penghuni neraka. Dalam di hari akhirat kelak tuan-tuan, manusia-manusia yang duduk dalam syurga Allah, ahli-ahli syurga ni tuan-tuan, kita juga berdoa kepada Allah moga-moga kita termasuk di kalangan ahli syurga tuan-tuan. Bila kita berada dalam syurga Allah, mengecapi nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh Allah, menikmati nikmat-nikmat tadi tuan-tuan, apa kita nak makan semua ada tuan-tuan, kita nak pakai apa pun semua ada, apa saja kita ingin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita bersenang lenang tuan-tuan, dikelilingi oleh pelayan-pelayan, oleh bidadari tuan-tuan. Nikmat-nikmat itu yang tak pernah kita tengok dengan mata kita. Nikmat dan syurga ni tuan-tuan, nikmat yang tak pernah kita dengar dengan telinga kita, nikmat yang tak pernah kita terbayang pada akal fikiran kita. Itu nikmat-nikmat yang ada dalam syurga Allah. Nikmat-nikmat benda-benda tuan-tuan pernah terbayang dah atas dunia ni, pernah tengok dah kan? Kalau nak macam tu juga dalam syurga Allah, roman tuan-tuan, leceh. Sebab dalam syurga ni hak benda tak pernah kita tengok lagi nikmat tu dengan mata kita, tak pernah kita dengar, tak pernah kita terbayang. Jadi tuan-tuan, penghuni syurga ni, di saat mereka mengecapi menikmati nikmat Allah, tiba-tiba tuan-tuan mereka terpandang, tiba-tiba mereka melihat di sana ada sebahagian manusia yang sedang diazab oleh Allah.
Ada sebahagian manusia tuan-tuan yang sedang diseksa dalam neraka Allah. Lalu timbul dalam diri mereka, dalam hati mereka tuan-tuan, nak tanya apa dosa yang telah mereka buat yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah dan dicampak masuk dalam neraka Allah. Lalu tuan-tuan, penghuni syurga pun bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu dimasukkan oleh Allah, diheret oleh malaikat dan dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka Saqar. Saqar ni salah satu daripada nama, daripada nama kepada neraka. Di sana ada naru jahannam, di sana ada neraka wil, di sana ada neraka hawiyah, dan juga di sana ada neraka Saqar dan nama-nama yang lain. Sebagaimana tuan-tuan, syurga juga ada nama-nama dia. Hak paling tinggi sekali Jannatul Firdaus, Jannatul Adnan, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Ini nama-nama bagi syurga. Lalu tuan-tuan, penghuni syurga tanya kepada penghuni neraka. Ini hari akhirat, alam akhirat. Kita tak sampai lagi. Ada tempat yang saya bila cerita bab ni, dia tanya kat saya balik, ada orang tanya, Ustaz, syurga neraka ni dekat kan? Boleh duduk sembang, boleh duduk buat mesyuarat tingkap, macam cerita Firambi tuan-tuan. Kan? Dekat ke syurga neraka? Wallahu a'lam. Kita tak sampai lagi. Alam kubur pun tak sampai lagi, apatah lagi alam akhirat. Cuma kita beriman dengan Al-Quran. Allah rakamkan benda ni dalam Al-Quran. Apa yang akan berlaku nanti, apa yang akan kita tempuh nanti, Allah Ta'ala dah kisahkan, dah cerita dalam Al-Quran. Maka di sana akan berlaku, penghuni syurga akan tanya kepada penghuni neraka. Mereka nak tahu kenapa manusia-manusia ini diazab oleh Allah. Lalu tuan-tuan, penghuni syurga bertanya, ma salakakum fi saqar? Wahai penghuni neraka Saqar, apa dosa yang telah kamu buat yang menyebabkan kamu dimurkai oleh Allah dan kamu dicampak masuk dalam neraka Saqar? Kamu disiksa oleh Allah dalam neraka. Tuan-tuan, bila sebut neraka ni, muslimin muslimat dan orang Allah sebut neraka ni, kena rasa takut sini. Kena rasa gerun bila sebut neraka. Kena minta jauh dengan Allah, wal-a'yadu billah. Kenapa tuan-tuan kita kena rasa takut dengan neraka? Kenapa kita kena rasa gerun? Sebab api neraka ni tuan-tuan, kita tak mampu, jasad kita tak mampu nak tangguh azab panasnya api neraka. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala suruh kita jaga diri kita baik-baik, Allah Ta'ala suruh kita jaga anak isteri kita daripada neraka, kena jaga elok tuan-tuan. Allah sebut dalam ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jaga baik-baik diri kamu dan pelihara anak isteri kamu daripada neraka. Allah suruh awal-awal lagi tuan-tuan, sebelum kita mati. Tolong jaga elok-elok diri kamu masing-masing. Dalam masa yang sama, anak-anak buah kamu, orang yang berada di bawah tanggungjawab kamu, anak-anak isteri kamu, tolong pelihara, tolong jaga daripada neraka. Sebab apa tuan-tuan kena jaga daripada neraka ni? Sebab kita tak mampu, jasad kita lemah tuan-tuan. Api tak dunia ni pun sakit. Api tak dunia, kalau nak banding dengan api neraka, tuan-tuan, api neraka jauh lebih panas, 70 kali ganda kata Nabi. Api tak dunia ni pun tuan-tuan, kita tak mampu nak letak jari kita. Jangan kita nak masukkan seluruh jasad kita ni, nak huluk jari kita letak dalam api, nenek je tuan-tuan. Mampu tak mampu? Berani? Tak berani tuan-tuan. Takut nak letak nenek, tak berani. Jangan kata api tuan-tuan, besi panas pun tak berani pegang, betul. Besi panas tak berani. Exhaust motor tu, tuan-tuan balik yang naik motor tadi sampai rumah, cuba pegang exhaust motor. Berani? Kalau kata tangan dia kuat, jelai lidah, lekat di exhaust motor tu. Tak berani tuan-tuan. Jelai lidah dia. Lekat di exhaust motor. Kalau dia mari malam esok, boleh duduk sembang kemas dengan kita, hebat lah. Masuk exhaust dengan panas tu. Tak berani tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak berani nak letak jari atas api dunia. Dengan api dunia pun kita takut, apatah lagi api neraka Allah. Nabi kita jauh lebih panas. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi kata seringan-ringan azab. Nabi dah beritahu kepada umat dia, Nabi dah beritahu kepada kita semua tuan-tuan, seringan-ringan azab Allah. Coba bayangkan seringan-ringan azab Allah bagaimana tuan-tuan? Nabi kata seringan-ringan azab Allah dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, iaitulah apabila manusia dipakaikan kasut daripada neraka tuan-tuan, mendidih otak di kepala. Kaki je pakai kasut. Kasut ni buatan neraka. Bukan made in China, bukan kasut buatan China, bukan kasut Jepun tuan-tuan. Made in Japan atau tidak, tapi kasut neraka. Di sana tuan-tuan ada kasut diperbuat daripada neraka, ada rantai yang diperbuat daripada neraka. Isteri Abu Lahab, mak saudara Nabi tuan-tuan, yang dia guna harta benda dia nak sekat dakwah Nabi, maka di hari akhirat kelak tuan-tuan, Allah kata fi jidiha hablum min masad. Di leher dia dipakaikan rantai daripada neraka tuan-tuan. Ada rantai neraka macam-macam ni.
Jadi seringan dengan azab, Nabi beritahu bagaimana tuan-tuan, iaitulah apabila dipakaikan kasut kaki, dia pakai kasut tuan-tuan, kasut neraka. Ada riwayat yang lain, dia letakkan bara api di bawah tapak kaki dia tuan-tuan, mendidih otak di kepala. Otak jauh daripada kaki ni, masaklah tuan-tuan, mendidih otak di kepala. Sehingga Nabi sebut orang yang diazab dengan seringan dengan azab itu pun, bila dia kena azab tu tuan-tuan, dia rasa itulah azab yang paling dahsyat, paling teruk. Dan kan Nabi kata tu baru seringan dengan azab. Cuba bayangkan tuan-tuan, tu baru seringan dengan azab. Kemudian dalam neraka ni tuan-tuan, cuba bayangkan pula, cuba kita bayangkan dalam neraka, daripada mulut neraka, kawah, umpama kawah tuan-tuan, daripada mulut tu, di mulut neraka nanti bahagian atas akan dibentangkan sirat. Apa dia sirat? Titian. Setiap kita ni tuan-tuan tak terlepas, setiap orang dia akan melintasi sirat titian tersebut. Kalau dia lepas, masuk syurga Allah. Tak lepas, jatuh dalam neraka tuan-tuan. Jatuh dalam neraka. Wajib beriman, ni bab akidah, beriman dengan adanya sirat titian. Bab akidah. Dalam neraka ni tuan-tuan, disebut juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah pada suatu hari tuan-tuan, Nabi duduk dengan para sahabat termasuk Abu Hurairah. Tiba-tiba di saat Nabi bersama para sahabat, dengar bunyi benda meletup, bunyi dentuman. Dalam bahasa Arab disebutnya wajbatan. Bunyi ada benda meletup, tak tahu daripada mana datang. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna ma hadha? Tahukah kamu bunyi apa tu? Bunyi dentuman tu, letupan tu mai daripada mana? Tembakkan gas ke mata FRU ke apa? Nabi tanya. Para sahabat kata, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul dia mengetahui. Bila para sahabat kata Allah dan Rasul dia mengetahui, Nabi kata kepada para sahabat, bunyi yang kamu dengar tu, dentuman itu datangnya daripada batu yang dilontar masuk dalam neraka. Batu yang dilontar tu berapa lama dah tuan-tuan? Dilontar batu tu masuk dalam neraka. Nabi kata sab'una kharifan, 70 tahun dah baru sampai ke dasar dia tuan-tuan. Jauh tak jauh, dalam tak dalam tuan-tuan. Cuba bayang, batu yang dilontar masuk tuan-tuan daripada atas nak sampai ke dasar neraka tuan-tuan, tempat yang paling bawah, itu pun ambil masa. Nabi kata sab'una kharifan, 70 tahun baru sampai bawah. Yang kita baca Al-Quran, orang munafik yang menzahirkan Islam, mengkufurkan kufuran, tak yakin dengan agama Allah, tolak hukum Allah, tolak hudud tuan-tuan. Nabi kata orang munafik fidarkil asfali minan nar, duduk di tempat yang paling bawah, di dasar neraka. Dan kan nak sampai batu yang dilontar tu, nak sampai ke bawah tu 70 tahun baru sampai tu. Cuba bayang. Sebab tu kena rasa takut. Yang kata gerung sebut neraka. Jaga diri kita elok-elok, jaga diri anak isteri kita tuan-tuan. Jangan sampai kita, anak isteri kita dicampak masuk neraka. Baik tuan-tuan, apabila penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu dicampak masuk dalam neraka saqar? Lalu tuan-tuan tengok jawapan yang diberi oleh penghuni neraka. Ayat yang ke-43. Qalu lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Lalu mereka menjawab, yakni penghuni neraka menjawab apabila disoal oleh penghuni syurga, lam nakum minal musallin. Kami dahulu semasa kami hidup, kami tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Kami tak termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami semasa hidup dulu, masa kami hidup atas dunia, masa Allah panjangkan umur kami, ada di antara kami hidup sampai umur 50 tahun, ada sampai umur 60 tahun, ada sampai umur 100 tahun. Bahkan rakyat Malaysia ada umur dia sampai 131 tahun, masih hidup lagi, ada dalam daftar pemilih untuk lereng ke-13 ni tuan-tuan. Kita dah jumpa. Ada. Maka katanya mereka, kami semasa hidup atas dunia dahulu, ada di antara kami hidup sampai 100 tahun, tapi kami tak pernah sembahyang, kami tak pernah pergi ke masjid, kami tak pernah pergi ke surau, kami tak pernah mengimarkan rumah Allah, kami tak pernah rokok bersama-sama orang yang rokok, dan kami tak pernah letak dahi kami sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam nakum minal musallin. Kami tak pernah sembahyang. Ini jawapan mereka tuan-tuan. Alhamdulillah, kita kesemuanya tuan-tuan, muslimin muslimat, duduk belakang, duduk bawah, duduk semuanya kita sembahyang alhamdulillah. Dan Allah Taala pilih kita, Allah beri kekuatan, kekati kita boleh melangkah mai ke surau ni tuan-tuan, kita sembahyang. Orang tak sembahyang, Allah Taala sangat murka. Tapi di luar sana berapa ramai tak sembahyang tuan-tuan? Di luar sana. Kalau semua pakai mari tuan-tuan, runtuh surau ni. Kalau semua pakai mari. Kajian yang dibuat dalam negara kita, hak sembahyang 25%. Yang tak sembahyang 75% tuan-tuan. Dia.
3 hari lepas, 4 hari lepas saya di Kuala Lumpur menyampaikan tazkirah waktu zuhur tuan-tuan di kontak custom di Kelana Jaya tu dekat tabung haji tuan-tuan. Depa kata ustaz, kalau ustaz sebut 25% tu kat lain lagi. Hak tempat kami ni kami tengok bukan kat 25%, 15% pun tak sampai hak sembahyang. Tu dia. Tu depa agak sendiri. Dia tuan-tuan. 25% sembahyang. 75% tak sembahyang. Allah Taala marah. Tuan-tuan, sebab kefarduan sembahyang ni sangat berat. Sembahyang ni tuan-tuan, kefarduan dia lain, berbeza dengan kefarduan ibadah yang lain. Nabi dibawa naik, diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj, nak terima kefarduan sembahyang. Lepas tu sembahyang ni tuan-tuan, dalam apa keadaan sekalipun, selagi mana berakal, manusia tu masih berakal, wajib dia sembahyang, tak gugur kefarduan sembahyang. Lagi berakal. Dalam apa keadaan sekalipun. Letih, penat, bermusafir tuan-tuan. Kalau berpuasa, kita bermusafir harus buka puasa. Tuan-tuan pergi ke Johor Bahru, tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, bermusafir harus buka puasa. Buka puasa tak salah, kena qada balik lah. Lepas Ramadan qada balik. Tapi sembahyang tuan-tuan tak boleh tinggal. Tak boleh nak sembahyang dalam waktu syarat kata himpun. Himpun 2 waktu buat dalam 1 waktu. Jamak takhir ke, jamak takdim boleh. Hak 4 rakaat boleh ringkas, tapi nak tinggal terus tak boleh. Boleh sembahyang jamak takhir, sembahyang jamak takdim, sembahyang jamak tahyah tak ada. Tak ada tuan-tuan. Kena sembahyang juga. Bermusafir pun. Sehingga sampai ke puncak tuan-tuan, berperang tengah bertempur dengan musuh pun kena sembahyang. Nabi tengah berperang bertempur dengan musuh, turun ayat tuan-tuan, ayat yang menceritakan tentang kaifiat cara nak sembahyang yang disebutnya syiddatul khauf. Masa tengah bertempur dengan musuh, macam mana nak sembahyang ni tuan-tuan, macam mana nak jaga musuh, yang mana nak sembahyang, ada kaifiat dia tuan-tuan. Tak boleh tinggal, tak boleh beri alasan kami sedang berperang ya Allah, fisabilillah pada jalanmu, kami tak sembahyang. Tak ada tuan-tuan, wajib sembahyang juga. Cuma ada kaifiat yang lain. Mapak senapan boleh pegang, ada kaifiat lain. Wajib sembahyang tu dalam apa keadaan sekalipun. Tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Tak ada alasan. Aku tak boleh berdiri, tak boleh sembahyang, tak boleh bersuara, tak sembahyang. Tak ada. Tak boleh berdiri, hang tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh duduk, berbaring tuan-tuan. Kata tak tu. Berbaring. Dia kepala belah sana, kaki tunjuk di belah sana, kan? Lambung belah kanan tuan-tuan di bawah. Hadap ke kiblat. Dia kata tak banyak. Berbaring. Tak boleh berbaring juga. Terlentang tu weh. Sakit sangat. Nak sembahyang tak boleh tuan-tuan. Kena terlentang. Kepala di belakang. Tunjuk kaki main kat kiblat. Angkat kepala sikit bagi dia nampak kiblat tu. Sembahyang juga. Sampai dah tu tuan-tuan. Cuma kalau sembahyang berbaring ni tak payah main surah mujahidin lah. Main duduk rumah. Kat mari sini belakang tu imam pun uzur berbaring juga. Lena habis. Kan? Lena sembahyang. Baca ayat-ayat sikit semua lena. Tu imam lena. Makmum semua lena. Uzur belakang. Main berbaring. Main di rumah lah. Tapi tak gugur kepada sembahyang. Berat tak berat tuan-tuan? Berat. Sebab tu Allah Ta'ala marah sangat. Allah Ta'ala sangat murka. Kita dah minta dalam bulan Ramadan, jangan Allah Ta'ala murka kita, jangan masuk dalam neraka tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala beritahu di sana dalam Al-Quran, orang yang dimurkai dan orang yang akan diazab oleh Allah. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami diazab hari ini dengan dahsyat, kan, kami diseksa dalam rangka satu ini akibat daripada kami tak semayang masa kami hidup atas dunia. Tuan-tuan, kalau sayang dekat diri tuan-tuan, supaya tidak diazab oleh Allah, kena semayang. Kalau sayang pada anak-anak kita, kena suruh mereka semayang. Jangan kita saja main ke surau, anak-anak duduk di rumah tengok TV. Bawa mari juga. Sampai umur 7 tahun, kena suruh semayang. Tak semayang juga, sampai umur 10 tahun, Nabi kata tibai dia, kuatan. Bagi dia sakit sikit, supaya nak selamatkan dia daripada sakit ketika mana diazab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ulama tafsir ketika mana mentafsirkan ayat ini tuan-tuan, dia kata orang tak sembahyang ni ada 2 kategori. Orang tak sembahyang ni ada 2 jenis kata ulama tafsir. Hak pertama memang tak sembahyang terus. Itu kita tahu lah, memang tak sembahyang. Yang kedua kata ulama tafsir, termasuk dalam arti kata orang yang tak sembahyang ialah orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tak diterima oleh Allah. Ini kita takut. Yang ni kita bimbang. Sebab kita sembahyang, takutnya tuan-tuan sembahyang kita tak diterima oleh Allah. Sebab apa sembahyang mereka tak diterima oleh Allah? Sebab mereka sembahyang dalam keadaan jahil, tak belajar, tak menuntut ilmu. Orang buka kelas, orang mengajar, orang buat kuliah maghrib dia tak mari. Orang buat kuliah subuh, dia tak mengaji. Orang buat istimewa bulanan, ada baca tafsir, ada baca fiqh, pelajaran bab fiqh, dia tak mengaji. Dia sembahyang ikut orang, dia sembahyang adat, dia sembahyang kerana semangat, tapi bukan kerana ilmu. Bila dia sembahyang tanpa ilmu, menyebabkan tuan-tuan sembahyang dia juga tak diterima oleh Allah. Dia tak tahu.
Dia tak boleh nak beza mana rukun, mana syarat. Dia tak tahu sembahyang dia sah ke tidak, tuan-tuan. Maka orang yang sembahyang tanpa ilmu, ulama kata termasuk dalam arti kita tak sembahyang. Orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, kita nak sembahyang, asas ibadah kita lebih dari sembahyang mesti dengan ilmu. Sebab tu Nabi kita untuk ilmu ni wajib. Bukan sunat tu untuk ilmu, wajib. Hadir ke majlis ilmu wajib. Tuan-tuan, alhamdulillah, surah tuan-tuan pun tiap tahun, saya duk mari tiap tahun. Bukan apa perlu disebut tadi. Kan ada tazkirah. Sebenarnya dengan tazkirah ni mengingatkan kita juga. Nak bagi ilmu juga pada kita supaya nak pastikan ibadah kita, sembahyang kita benar-benar diterima oleh Allah. Masyarakat kita, tuan-tuan, hadir luar sana lah, tuan-tuan ni alhamdulillah semua alim mereka. Kalau saya tak mari malam ni pun fardu takbir kita kereta saya rosak ke apa, tuan-tuan boleh bangun mari lah. Kan? Boleh buat tazkirah dah. Boleh, tuan-tuan. Awak tak boleh setiap malam tu dengan ustaz bagi tazkirah. Kan? Hentam pi lah. Kan? Boleh lah insya-Allah. Tak lain. Berapa ramai yang sembahyang dekat jahil, tuan-tuan. Masyarakat kita ni beribadah dekat jahil. Jahil tak jahil, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh lah. Bagi satu contoh malam ni. Bagi banyak-banyak tak dan, tuan-tuan. Saya pun nak balik ke Penang semula. Tuan nak pada lekat. Kan? Besok nak tolak di Kuala Lumpur pula. Malam besok ada di Kuala Lumpur di Pucuk. Tazkirah. Tuan-tuan, bagi satu contoh. Hak kata sembahyang tanpa ilmu. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang berjamaah, kita sebagai makmum, kan? Sembahyang berjamaah wajib ikut imam. Betul tak? Kita sembahyang berjamaah kena ikut tok imam. Tok imam dia rokok, kita rokok. Tok imam sujud, kita sujud. Tok imam buat apa sekalipun, tuan-tuan, duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal. Tok imam baca kunut masa subuh, kita baca kunut. Kena ikut imam. Tapi tuan-tuan, orang tak ngaji, orang tak ada ilmu. Di sana, tuan-tuan, ada orang yang sembahyang berjamaah, dia bukan ikut tok imam, dia ligan tok imam. Tuan-tuan faham tak ligan tok imam ni? Macam mana ustaz ligan tok imam ni? Kan? Dia kejar tok imam. Dia race dengan tok imam. Macam mana kata ligan tok imam, tuan-tuan? Dia sembahyang, dia masbuk. Dia hadir lewat. Dia sampai, tuan-tuan, tengok-tengok orang lain, tok imam semua dah sembahyang dah. Dah dapat berapa rakaat dah. Baru ni berlaku dekat saya, tuan-tuan, masa malam terakhir bulan Syaban, sebelum nak sambut Ramadan. Saya ceramah, apa dia? Ceramah ambang Ramadan di masjid daerah, di salah sebuah masjid daerah di mana? Di Pulau Pinang, tuan-tuan. Jumpa juga orang habis dari kereta ni. Kata ada lagi rupanya jenis ligan tok imam. Jumpa lagi, anak muda pula tu. Saya sampai pun, tuan-tuan, tok imam sembahyang maghrib dah dapat 2 rakaat dah. Duduk tahiyat awal lah. Bila saya nak masuk pergi ke sof, tuan-tuan, tok imam pun bangun. Allahu Akbar. Maknanya dia bangun rakaat yang ketiga. Rakaat terakhir lah. Lepas duduk tahiyat awal. Saya pun takbir, Allahu Akbar. Dapat sekedar lain imam. Katanya, apa? Allahu Akbar. Lepas takbir, tuan-tuan, tengok-tengok ada seorang. Mari dia anak muda. Duduk sebelah saya. Orang kali pun mari. Hak duduk sebelah saya ni, tuan-tuan. Dia bukan ikut tok imam. Dia ligan tok imam. Macam mana kita ligan tok imam? Tok imam tak rokok lagi. Dia rokok dah. Tok imam tak rokok lagi. Dia rokok dah. Dia bangun iktidal. Dia sujud. Dia duduk antara 2 sujud. Dia sujud belah yang kedua. Dia bangun naik. Dia dapat rakaat kedua tu. Dia baca cepat-cepat, tuan-tuan. Tok imam baru rokok. Tak lagi dia pun rokok juga. Tok imam apa dia baru tidak. Dia dah bangun dah. Dia sujud dulu. Dia ligan tok imam, tuan-tuan. Sampai tok imam duduk tahiyat akhir, dia pun boleh duduk tahiyat akhir. Tok imam bagi salam, dia bagi salam. Lepas dia. Boleh ligan tok imam. Dapat sama dengan tok imam tu tahiyat akhir. Tok imam duduk tahiyat akhir, dia pun duduk tahiyat akhir juga. Rupanya dia dah buat dah 3 rakaat tu. Dia pulun, dia ligan seorang-seorang dia, tuan-tuan. Ni kita tak ada ilmu. Orang sembahyang ikut tok imam, dia sembahyang ligan tok imam. Tok imam duduk tahiyat akhir, dia pun dapat duduk tahiyat akhir. Tok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun bangun. Kita cukup 2 rakaat lagi tadi. Aku masbuk, dapat 1 rakaat dia. Kita bangun. Orang-orang lain pun ada bangun. Dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah dia. Itu kata sembahyang ligan tok imam. Jahil. Kita asal mesti ada ilmu. Imam salah pun kena tegur. Tu orang ada ilmu. Tak ada ilmu, tuan-tuan, imam salah, buat juga. Malam ada, saya kira semalam orang cerita. Apa hukum macam mana ustaz? Masa sembahyang tarawih, tu imam lupa dan sepatutnya rakaat akhir dah, 2 rakaat kan? Dua tahiyat akhir. Tiba-tiba tu imam lupa, bangun pergi masuk rakaat ketiga. Makmum semua bukan bangun mereka, ikut dia. Itu dia. Kalau yang ada ilmu, dia yakin dah 2 rakaat, tuan-tuan duduk tahiyat akhir. Tengok tu imam, subhanallah. Tu imam dengar bunyi subhanallah, turun. Maknanya ada tambah dah, dah lebih dah. Tak tegur, dia tahu kata dah 2 dah, dia naik juga, tuan-tuan, batal sembahyang. Tarawih ni 2 rakaat. Kita niat pun 2 rakaat, bukan 3. Betul tak?
Kena tengok Tok Imam. Orang ada ilmu. Tak ada ilmu tuan-tuan, ikut Tok Imam buat 5 rakaat dah. Kan? Tu dia. Hari ni tuan-tuan mesti kita jahil. Banyak yang jahil. Anak muda lebih lagi. Kesian bila kita tengok. Tak pernah sembahyang subuh kadang itu. Lepas kahwin baru nak sembahyang subuh. Tu pun sebab pak mentua kaki masjid, kaki surau. Kan? Pak mentua besar dah. Esok malam tak mau tidur di rumah pak mentua. Ustaz kita balik pun insya-Allah ada dia ustaz kan. Pak mentua besar dah. Besok kamu awal sikit subuh kita pergi sembahyang di masjid. Dia beritahu kat menantu baru kan. Tapi main yang kena tu tuan pak mentua boleh letih kan. Subuh lewat juga. Bangun-bangun Allah dah masuk waktu, orang dah sembahyang dah. Kan tak apalah kita nak pergi masjid, sembahyang di rumah. Kan. Panggil habis anak isteri semua sembahyang di rumah, berjemaah di rumah. Hak menantu hak baru ni tak keluar daripada bilik lagi. Lambat. Kan, mu nak kena mandi dulu tak apa. Habis sembahyang, pak mentua habis sembahyang, baru menantu baru. Menantu hak baru keluar. Lah hamba keluar, tak apalah. Kami dah sembahyang dah, sembahyang seorang. Ambil kerja dah sembahyang tepi. Dia sembahyang, pak mentua tak perhati. Lepas sembahyang, pak mentua tegur. Awak tadi ni apa mat? Kan pak nak tegur sikit. Awak pak perhati tengok kan Hans sembahyang subuh 3 rakaat. 3 rakaat. Dia tuan. Dia terkejut tuan-tuan. Dia pusing balik kat pak mentua dia. Dia kata, "Pak, betul ke cik sembahyang subuh 3 rakaat? Cik tu rasa 4 dah." Dia betul. Kan? Jahil tuan-tuan. Itu sebagai contoh. Baik contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sangat marah kepada orang-orang yang tak semayang. Ulama kata termasuk dalam kita tak semayang ni, orang yang semayang tapi semayang dia tak diterima oleh Allah. Kita menjaga tuan-tuan. Tu malam ni saya tak bahas lagi bab khusyuk. Bahas bab khusyuk tuan-tuan. Kan, dia lah berapa hari dekat ni. Kan, bab khusyuk. Berapa ramai hajasat dia duduk dalam masjid. Berapa ramai hajasat dia duduk dalam surau tuan-tuan. Tapi fikiran dia berdulang daripada surau. Keluar daripada masjid. Dia ingat macam-macam. Kan. Mula takbir tu, marilah. Dia ingat macam-macam. Allahu Akbar, baru masuk sembahyang tarawih. Rakaat pertama. Dia teringat dah. Oh, malam ni malam yang ke-12 Ramadan dah. Aku tak beli baju raya lagi. Balik lagi kena bincang dengan isteri dengan anak-anak. Tahun ni nak beli baju macam mana pula nak? Nak beli baju macam ni. Dalam sembahyang tu. Dia duduk ingat dah. Saya nak bincang dia elok ni. Tahun lepas semua anak-anak dia dengan dia sekali dengan isteri semua pakai baju Melayu, pakai baju kurung warna biru belaka. Tahun ni tolak biru, hijau belaka pula. Tapi dalam sembahyang dia ingat tu. Kan? Kita hijau ya tahun ni. Oh tidak tuan-tuan. Tak bahas lagi bab khusyuk. Dan kan orang tak sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Apa ramai sesungguhnya kata Allah telah beruntung berjaya orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana tuan-tuan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang masuk sembahyang khusyuk kepada Allah Taala. Tuan-tuan, kita kena cuba. Oleh kerana kita orang awam, kita tahu tuan-tuan hati kita macam mana, cubalah minta Allah Taala tolong kita dengan inayah dia, dengan hidayah dia. Tolong jaga. Kita cuba nak fokus betul-betul kita mana kita semayang, kita sedang bermunajat dengan Allah, bukan jasad kita saja berdiri daripada Allah Taala, tapi seluruh anggota kita termasuk hati, minda kita, kesemuanya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ada khusyuk tuan-tuan, baru kita beruntung, baru kita termasuk di kalangan orang yang berjaya yang telah disebut oleh Allah dalam ayat yang saya baca tadi tuan-tuan. Itu calon yang pertama yang tak semayang. Calon yang pertama ialah orang yang meninggalkan solat. Qalu lam naku minal musallin. Yang kedua tuan-tuan kita sambung ayat yang terakhir insya-Allah, belum kita berhenti. Walam nakun nut'imul miskin. Dan sebahagian ahli neraka kafir juga ketika mana ditanya kenapa kamu dicampak, kenapa kamu diazab oleh Allah dalam neraka tuan-tuan, mereka menjawab walam nakun nut'imul miskin. Kami semasa hidup atas dunia dahulu kami tidak pernah memberi makan orang-orang fakir miskin. Ini calon yang kedua. Calon yang pertama dia tidak ada hubungan dengan Allah. Calon yang kedua tuan-tuan dia putus hubungan dengan manusia. Kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Kami tak pernah bantu anak-anak yatim. Kami tak pernah tolong orang yang memerlukan pertolongan. Kami tak pernah bantu orang yang susah dan memerlukan bantuan. Dengan makna yang lebih mudah tuan-tuan, calon yang kedua, calon neraka yang kedua ni tuan-tuan, orang yang bakhil, orang yang tertipu. Dia sayang sungguh pada harta benda dia. Sedangkan Allah Ta'ala kata sebagian harta benda kamu itu infaklah pada jalan Allah, fi sabilillah. Allah Ta'ala janji Allah akan ganti balik, Allah akan buahkan, Allah akan bagi pahala berlipat kali ganda. Seumpama kamu tanam segi benih, daripada benih tuan-tuan menerbitkan sebatang pokok, daripada sebatang pokok membuah menerbitkan 7 tangkai, daripada tangkai pula ada 100 biji. Itu gandaan yang Allah Ta'ala beri pada orang yang infak, yang bersedekah. Dia tak pernah bantu, tak pernah tolong. Dia sayang berharta benda dia.
Kita sebagai orang beriman ni tuan-tuan, kita kena ingat sebagian harta benda kita tu yang Allah telah beri pada kita, ada hak-hak yang mesti kita tunaikan untuk orang lain. Paling tidak pun tuan-tuan, bersedekah sunat, bantu orang untuk mengambil kelebihan, mengambil pahala. Lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini tuan-tuan, jangan kita risau, jangan kita bimbang. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kita syahrul Ramadan syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Nabi kita dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah tambah, bulan yang Allah telah murahkan rezeki untuk orang-orang yang beriman. Kita wajib percaya, wajib yakin. Ini hadis Nabi. Syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan kata Nabi, bulan yang Allah tambah, Allah lebihkan, Allah murah rezeki untuk orang yang beriman. Jangan bimbang. Sebab tu Nabi kata, sesiapa yang menyediakan makanan, tak kira lah apa dia makanan yang dia beri, buah ke tuan-tuan, buah kurma ke, buah tembikai ke, air ke, apa saja tuan-tuan, sesiapa Nabi kita yang menyediakan makanan untuk orang-orang berpuasa, berbuka puasa, bagi dia 3 kelebihan dia dapat. Bagi dia 3 keistimewaan kata Nabi. Yang pertama, dia mendapat keampunan Allah. Yang kedua, dia dijauhkan daripada azab api neraka Allah. Yang ketiga kata Nabi, orang yang bagi makan ini, Allah Ta'ala bagi pahala seumpama orang yang berpuasa dengan tidak dikurangkan sedikit pun tuan-tuan. Kita tengok di sana orang yang susah. Tengok di sana ada banner dinaikkan untuk orang fakir miskin. Nak beli beras dekat mereka, nak bagi gula dekat mereka. Seorang-seorang RM50 ke apa. Saya masuk telefon nampak banner di depan tu. Ada nak bagi kain pelikat ke apa tuan-tuan. Kita bantu seperti mana kita mampu. InsyaAllah Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Nabi kata bulan Ramadan memang bulan yang Allah Ta'ala murahkan rezeki untuk orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, Nabi paling dermawan, paling pemurah dalam bulan Ramadan. Seumpama angin yang berlalu tuan-tuan. Apa yang ada, apa yang Nabi ada, Nabi bagi tuan-tuan. Ini orang yang bakhil ni tuan-tuan, dia sayang berharta benda dia simpan. Sebab tu Allah Ta'ala marah sangat. Kenapa kamu diazab? Mereka menjawab, walam nakun nut'imul miskin. Kami tak pernah, masa kami hidup, memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Tak pernah tolong orang yang memerlukan pertolongan tuan-tuan. Allah Ta'ala sangat marah. Dia sayang berharta benda dia disimpan. Sedangkan harta benda ni tuan-tuan kita boleh bawa ke alam kubur. Tuan-tuan boleh bawa ke duit, boleh bawa ke kereta kita beli mahal-mahal, bawa ke alam kubur. Tak boleh tuan-tuan. Nabi dah sebut dah dalam hadis sebelum Nabi wafat tuan-tuan, mengingatkan kita, mengingatkan umat dia. Nabi kata yutba'ul mayyit salasa. Bila kita mati tuan-tuan, mayat jadi mayat tuan-tuan. Bila si mati tu mati, yang akan ikut mayat pergi ke kubur 3 perkara, 3 benda kata Nabi. Tapi 2 akan balik, 1 akan bersama-sama dengan si mayat, si mati. Mana 2 yang akan balik ni tuan-tuan? Nabi kata yang pertama ahluhu. Yang pertama kata Nabi ahli keluarga dia. Ahli keluarga tuan-tuan, orang yang kita sayangi, orang yang paling cinta dekat kita tuan-tuan. Bila kita mati, dia akan tinggalkan kita. Anak-anak isteri kita semua kan, dia pergi hantar kita ke kubur. Bukan kata ahli keluarga saja, adik-beradik yang lain, jiran-jiran semua, kawan-kawan pejabat semua pergi hantar kita. Semayang jenazah untuk kita, hantar kita pergi kubur tuan-tuan. Tapi bila dah selesai semua, pakat bangun, patah balik semua kan? Kaki mereka akan melangkah meninggalkan kita keseorangan. Ada siapa duduk dengan kita tuan-tuan di atas kubur tu, dia tunggu kita, duduk teman kita? Ada tuan-tuan? Tak ada. Isteri kita pun tuan-tuan, kalau kita lelaki, isteri kita pun, masa kita bercinta dulu, masa nak kahwin dulu tuan-tuan dengan dia janji, Minah ni abang, kahwin dengan bila kahwin dengan abang, insya-Allah sehidup semati dengan abang. Tapi bila mati tuan-tuan, habis Minah sedih, teriak tak atas kubur kan? Orang ni balik tak balik lagi, ke petang dah, sampai petang dah, mak dia pergi pegang belakang, Minah jom kita balik, sudahlah abang hanya tinggal dah. Mak pergi balik lah, Minah duduk seorang-seorang atas kubur. Mak ialah hantu mu, tak ada hantu mari, bangun terus kan? Bangun terus, tu tak lari, tak tunggu, tak seorang tu. Kita isteri kita mati, tunggu tuan-tuan, isteri mati, rayak seminggu, lepas tu minggu kedua berseri macam Haji Bakhir dah tak ada. Jadi tuan-tuan, yang pertama Nabi kata ahli keluarga. Yang kedua Nabi kata malu, harta benda. Harta benda pun Nabi kata akan pergi, tapi akan balik tuan-tuan. Orang yang sayang berharta benda dia simpan, tak bagi orang yang susah, tak tolong tuan-tuan, tak keluarkan zakat yang wajib, tak tukar yang sunat tuan-tuan. Dia sayang, dia buat rumah hebat, dia beli kereta mewah tuan-tuan, Masya Allah kan? Tengok kereta dia susun depan rumah kan? Kadang-kadang macam kita susun batu bunga. Dia pernah pergi tuan-tuan di Kuala Lumpur, ada seorang Tan Sri, Laran Tan Sri, CEO buah syarikat kerajaan hebat. Pergi tuan-tuan sebab mak dia unsur kena stroke. Kita nak pergi baca Yasin buat apa dia, syifa ni tuan-tuan, kepada syifa panggil tu. Saya pergi tuan-tuan, masuk dalam rumah, tengok tu dia, buka pintu pagar, kita masuk tuan-tuan kan, tengok kereta BMW kan, susun 4 biji tu dia.
Tu baru BMW 4 biji, hak pintu 2, hak jenis nak terbang pun buat macam-macam. Masya-Allah. Ya. Dengan kereta MPV, dengan kereta apa dia? Hak yang mewah tu, nampak naik kereta Toyota punya tu, nama tu Alphard. Tuan-tuan mampu beli Alphard? Ya, tak mampu. Kita tuan-tuan ataupun saya lagi mampu beli lepas. Tak lihat Alphard kita. Kita tak mampu beli. Boleh apa? Lepas. Alphard tak mampu tuan-tuan. Setengah juta ke 400 ribu. Mampu nak beli. Tapi tuan-tuan bila dia mati, tengok tuan-tuan, orang kaya. Kadang-kadang kita dipanggil untuk urus jenazah. Bawa pergi apa dia, pelajar kita. Ya, bawa pergi kawan-kawan. Nak pergi mandikan jenazah dia. Nak pergi kapal jenazah dalam rumah dia. Ya, pergi tengok depan rumah, Masya Allah. Ya, Estimo ada. Alphard ada. Tapi tuan-tuan bila kita urus mandikan jenazah dia, kan, kita urus apa dia, kita kapankan dia, lepas daripada mandi, nak bawa keluar daripada rumah, nak pergi ke masjid, nak sembahyang tuan-tuan, tengok-tengok yang mari nak ambil van jenazah juga tuan-tuan. Hak orang miskin pun naik jenazah tu, kita pun mati esok mungkin van jenazah tu akan bawa, dia hak hebat kaya, dia ada gelaran pun tuan-tuan, mati van jenazah tulah mari nak ambil jasad dia, nak bawa pergi ke masjid, nak bawa pergi ke bawah. Kereta yang dia beli, yang dia saya ambil selama ni, simpan elok-elok, jaga kereta dia 3 buah tuan-tuan. Boleh beri manfaat? Tak boleh pun. Kadang-kadang kita tanya pada anak-anak tu, awak dah tak bawa ni jenazah ayah kamu ni, bagi penghormatan terakhir dekat dia, bawa naik dengan kereta dia, kereta MPV ni, boleh kita masukkan dia, boleh masukkan jenazah, bawa pergi ke masjid dengan kereta MPV ni. Anak-anak dah tak boleh. Ish, tak payah ustaz, kita naik jenazah lah. Sebab apa? Takut juga bimbang ustaz, esok kereta ni berhantu. Nak bawa mayat ayah dia takut berhantu. Itu anak tu. Maka Nabi beri peringatan, sebab kita kena ingat, maka Nabi kita yang terakhir, 3 yang terakhir yang dia akan bersama kita, Nabi kita amaluhu, amalan kamu, semayang kamu, puasa kamu, sedekah kamu, kebajikan yang kamu buat, kebaikan yang kamu lakukan kata dunia, amalan-amalan itulah yang akan menemani kamu semasa kamu berada di alam kubur. Jadi tuan-tuan, ingat, calon yang kedua, manusia-manusia Allah Ta'ala marah, kenapa mereka diazab dan mereka sakor tuan-tuan? Walam nakun nut'imu miskin. Mereka berkata, kami masa hidup atas dunia, walaupun Allah beri rezeki kepada kami, walaupun Allah Ta'ala memberikan rezeki kami, hebat, kaya raya, tapi kami tak pernah beri makan kepada orang-orang fakir miskin, kami tak pernah tolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, kami tak pernah bantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Maka jangan sekali-kali kita termasuk dalam senarai manusia-manusia yang akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Calon yang pertama orang yang tak sembahyang. Kalau kita ada sembahyang, alhamdulillah. Kalau anak kita ada sembahyang, alhamdulillah. Kalau seluruh ahli keluarga kita ada sembahyang, alhamdulillah. Cuma kita juga kena jaga sembahyang kita, biarlah diterima oleh Allah dengan ilmu kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ada harta dan kita lupa tuan-tuan, beri makan kepada orang-orang yang memerlukan makanan, insya-Allah. Maka kita akan terselamat daripada azab api neraka Allah dan kita terlepas daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa surah itulah tazkirah pada malam yang ke-12 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih sekali lagi pada ya, terima kasih Abang Fakhur Razi saya lah. Kan, kita kenal lama dah dengan Abang Fakhur ni. Dia pergi rumah saya masa kecil cicit dulu pun. Kan, dia pergi. Kan, tapi sekarang ni jadi ukhuwahnya, persaudaraannya setahun sekali. Ramadan baru jumpa tuan-tuan. Kan, kalau tak Ramadan tak jumpa. Tak apalah tahun sekali pun tuan-tuan, sebab kita sibuk. Jadi tuan-tuan, template ni juga yang berada dengan tuan-tuan ni untuk dana mak tahfiz saya. Alhamdulillah tuan-tuan, tahun ni saya buka, saya langkah tapak lagi ke depan, buka peringkat menengah tahfiz yang menggabungkan pengajian tahfiz, akademik dan juga agama. Yang sekolah rendah alhamdulillah berjalan. Tahun ni masuk tahun yang ke-8 dah, dengan pelajar 304 orang, alhamdulillah. Kan, ini peringkat menengah tahfiz. Tuan-tuan ada anak boleh hantar, insya-Allah. Bagi dia boleh baca Quran elok, boleh kena jawab, boleh hantar. Pengajian sebelum masa asrama penuh. Bulan 280 kita ambil tuan-tuan. Kita dah buka di mana, di Taman Seri Janggus Alma Bukit Mentajam. Kan, untuk pengajian tahfiz. 4 tahun kita fokus boleh menghafal kitab Allah. Kan, tahun yang ke-5 dia akan ambil STM, tahun yang ke-6 dia akan ambil STAR, Sri Tinggi Agama. Insya-Allah lepas tu nak pergi mana pun boleh pergi tuan-tuan. Kan, dalam negeri ke universiti luar negeri boleh pergi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apa dia pamphlet juga untuk dana Ramadan lah, untuk apa dia menyediakan depa buka puasa, depa makan malam, depa bersahur tuan-tuan, dan juga untuk dana kebajikan dan juga pembangunan Aqsa, Akademi Maktabis, Akademi Al-Quran Asyami. Tuan-tuan nak pergi sembahyang malam ni, masukkan tabung, kan, tak ada duit pun tak apa tuan-tuan, dia bila teringat nombor akaun ada, tuan-tuan boleh pergi, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Abang Fakhur Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.